Ni nanti CM belum mula lagi kan? Set up dulu kan? Dah mula ke? Oh dah mula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, muka surat berapa ya? 201. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, petang yang barakah ini kita akan bincangkan satu tajuk daripada kitab yang kita baca ni, dan nak habis dah pun kitab ni, iaitu tentang fiqh wanita, isu-isu kontemporari berkaitan dengan wanita. Jadi kita masuk sebenarnya tajuk wanita muslimah pada zaman salaf. Maksudnya pada zaman bila ni? Pada nak menunjukkan contoh-contoh wanita yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita yang hidup setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana boleh kita jadikan contoh, yang boleh kita jadikan ikutan kita. Sekiranya ada di sana mengatakan Islam ini satu agama yang menutup ataupun membataskan pergerakan wanita dan sebagainya, jadi terbukti daripada zaman Rasulullah lagi, Rasulullah telah mengiktiraf golongan-golongan wanita dalam perjuangan Islam, dalam kegiatan hariannya dan sebagainya. Okey, kita tengok hari tu kita dah bincang tentang Khadijah binti Khuwailid, betul kan? Ibunda kita Khadijah binti Khuwailid. Okey, kita bacalah juga ya. Kita baca lagi sekali. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Antara wanita paling baik yang perlu dicontohi oleh setiap muslimah terkini ialah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha merupakan wanita yang Allah Subhanahu wa ta'ala binakan istana untuknya di syurga kelak. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sembelih kambing, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arsilu biha ila asdiqai Khadijah." Nabi kata, hantarkan daging kambing ni kepada kawan-kawan Khadijah. Khadijah, Sayyidatina Khadijah, dia meninggal dunia. Ditanam di mana? Khadijah ditanam di mana? Di mana makam Khadijah? Di Mekah ke di Madinah? Di Mekah ke Madinah? Di Mekah. Makam Khadijah di Mekah. Kan sebelum hijrah. Sayyidatina Khadijah meninggal dunia sebelum hijrah. Jadi makamnya di Mekah. Kan setelah hijrah ke Madinah, berapa lama masa nak diambil tu, nak balik semula ke Mekah tu, sampai berlaku Fathu Makkah tu, pembukaan kota Mekah tu. Bertahun-tahun masa yang diambil tu. Rasulullah sangat merindukan Sayyidatina Khadijah, sangat merindukan untuk pergi menziarahi makam. Sebab itu digambarkan di dalam buku Air Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, antaranya air mata Rasul tumpah apabila menziarahi makam Khadijah. Maksudnya kat sini, kalau kita pergi ziarah meninggalnya suami kita ke kan, meninggal orang-orang, arwah orang yang terdekat, ibu bapa kita, menitis air mata. Boleh tak menangis dekat kubur? Jangan pula orang tu tengah sedih kan, kita cakap jangan, nanti bertambah azab orang dalam kubur. Kadang orang cakap macam tu kan. Jangan, nanti terseksa merana orang dalam kubur tu kan. Orang dalam kubur tu dia dengan urusan dia dah, dia di alam lain dah. Kemungkinan dia dah tak ingat dah, sebab hidup dalam keadaan yang kebimbangan, ketakutan, sedang dihisap dan sebagainya. Tapi nak sebutnya yang dilarang, memang disebut larangan ni di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang adalah meratap. Sebab apa? Budaya Arab jahiliyah, wanita-wanita Arab jahiliyah ni, kalau meninggallah ahli keluarga yang terdekat, dia buat aktiviti meratap tu.
Maksudnya dah jadi budaya. Meratap tu mesti golongan perempuan kena buat. Dia bukan setakat meratap menangis, dia meraung. Kemudian dia cakar-cakar muka dia, dia cakar-cakar baju dia, dia akan berguling. Maksudnya dia perlu menunjukkan kesedihan. Walaupun mungkin sedih dia tak sampai tahap tu, tapi dijadikan adat. Bila berlaku kematian, para wanita tu akan buat ratapan seperti itu. Dan hukum ratapan seperti itu menjatuhkan maruah wanita. Dan juga ia telah menghilangkan nilai-nilai sabar, redha dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begitu memang tidak dibenarkan, malahan hukum kepada meratap tu memang haramlah hukum dia. Sebab bukan itu caranya untuk mengiringi, untuk menunjukkan kesedihan. Kita ni kan, kalau suami saja, itu hadis Nabi ya. Nabi bersabda, dibenarkan ihdad, bukan edah ya. Ihdad tu apa? Berkabung. Dibenarkan berkabung selain daripada suami 3 hari je. Suami berapa lama berkabung? Ini yang meninggal, yang bercerai meninggal ni kan, suami meninggal ni, berapa lama kita berkabung perempuan? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tapi kalau kematian mak kita, adik-beradik kita, orang yang paling dekat ahli keluarga pertalian darah ni, perkongsi rahim ni, mak kita, adik-beradik lah, ataupun mak kita bukan selain pada suami, dibenarkan 3 hari berkabung. Ini memang ada dalam syariat. Maksud berkabung bukan sama macam berkabung suami tu. Mungkin sebagai menunjukkan kesedihan kita kepada kematian ibu ayah kita. Kita cakap dengan adik-beradik, dalam tempoh ni 3 hari ni kita berkabunglah. Maksudnya kita tak payah, elakkanlah pakai baju yang menyelah, bersolek-solek, betul kan? Tak nampak macam sedih tu. Tak payahlah pergi keluar makan kat rumah je lah. Kan nanti jadi fitnah. Maksudnya jadi sangkaan yang tak elok. Baru hari kedua pergi makan ramai-ramai dekat kedai makan, contohlah kan. Bukan nak kira sekarang. Sebab guna istilah, orang yang dah pergi, biarlah pergi, kita yang hidup teruskan hidup. Nanti ada timbul lah rasa prasangka, diorang tu macam happy je bapak diorang meninggal. Yolah, duit banyak dapat. Contoh. Boleh jadi, betul kan? Saya mohon maaf, hari ni ramai orang perempuan dia langgar tempoh edah ni dan tempoh berkabung ni. Bila berlaku fitnah, mula dia menyalahkan orang ramai, betul tak? Dia keluar macam biasa. Ada yang tanya, Ustazah, dalam tempoh berkabung suami meninggal ni, boleh tak saya nak pergi juga kuliah macam biasa? Boleh tak nak pergi kuliah? Ya. Bahkan bukan kuliah saja. Kalau namanya dah naik untuk naik haji, boleh tak pergi haji? Walaupun boleh ganti mahram dengan anak ke, atau contoh boleh ganti. Haji tu dah lama nunggu, betul tak? Kebetulan naik nama tu suami meninggal. Sampai keadaan seperti itu pun tak dibenarkan. Memang tak dibenarkan untuk pergi melakukan ibadah haji, walaupun benda tu termasuk dalam kewajipan rukun, betul tak? Sampai tahap tu sekali. Jadi kita lagilah, kalau orang tanya saya soal, Ustazah boleh tak pergi kuliah? Ustazah boleh tak sekian-sekian? Maka jawapannya tidak boleh. Kecuali dia suami meninggal, orang tua, duduk seorang-seorang kat rumah, anak-anak duduk jauh. Boleh tak dia pergi duduk rumah anak? Anak tak dapat nak duduk rumah mak. Dibenarkan berada di mana-mana rumah. Dibenarkan mana-mana rumah adik-beradik ke, rumah yang biasa dia pergi. Bukan tiba-tiba saya nak berkabung di Indonesia, di Bali, Indonesia contohlah. Kebetulan orang kaya kan, saya nak ambil masa, saya nak hilangkan. Memang ada orang tanya macam tu, Ustazah saya sedih sangat dan saya nak ambil masa 2 minggu. Saya nak duduk jauh daripada orang lain, saya nak duduk kat Indonesia 2 minggu. Orang duit banyak. Saya kata mana boleh, saya jagalah diri saya kat sana. Saya nak duduk dalam pesantren contohnya kan. Memang tak dibenarkan. Tempat yang dibenarkan hanyalah tempat yang biasa dia pergi ketika hayat dia, ketika hidup dia. Itu sahaja. Rumah adik-beradik, mungkin anak-anak dia tak selesa, dia nak selesa rumah kakak, boleh. Jadi itu sebenarnya nak cerita ni tadi, cara Rasulullah
Kalau kita pergi kuburan, kita menangi boleh lagi. Boleh tak orang perempuan mengiringi jenazah ke kuburan? Boleh ke tidak kan? Kalau kita tengok jawapan para ulama yang muktabar, kalau kita tengok jawapan Syekh Habib, contohnya Habib Ali Zainal sendiri, mereka meletakkan kalau letak boleh bersyarat, orang langgar syarat tu. Faham tak? Ayat sedapnya kita sebut, ayat yang nak dengarnya boleh, tapi dengan syarat boleh jaga batasan, jaga aurat, jangan bercampur, betul tak? Tapi ramai tak orang boleh ikut syarat tu? Dia akan duduk sekali dekat tepi kubur, dekat-dekat bercampur dengan lelaki, betul tak? Lepas tu sudah tentu isteri ni tidak boleh mengawal perasaan, boleh jadi pengsan, boleh jadi menangis dan sebagainya. Saya nak bagi tahu begini, walaupun nun di sana ada pendapat yang membolehkan dengan hujah sekian-sekian, tetapi pendapat yang mengatakan tidak boleh itu lebih kuat. Dia dah start suami meninggal, dah start berkabung. Betul kan? Dah start berkabung. Hari yang saat paling genting masa iring jenazah ke kuburan tu, memanglah di situ kata tak boleh mutlak, kata haram. Soalannya nanti ramailah orang yang terkena sebab ramai je. Sekali dah jadi biasa. Betul tak? Jadi biasa mengiringi jenazah ke kuburan, termasuk para wanita dan sebagainya. Jadi sekiranya berlakulah dan kita cubalah berpegang kuat-kuat. Kalau kita sekiranya kita kuat, peganglah pendapat yang lebih kuat. Itu lebih selamat, itu lebih tenang. Sebab pendapat lebih kuat ada dilarang wanita untuk mengiringi jenazah. Ada hikmah yang besar sebenarnya Allah nak jaga. Masa tu macam-macam fitnah boleh berlaku. Maksud fitnah ni bukan tuduhan saja. Kita terbayang kalau fitnah ni orang tuduh benda yang kita tak buat. Fitnah ni maksudnya ujian. Boleh berlaku pelbagai ujian. Boleh berlaku perasaan-perasaan yang tak elok kepada mata yang memandang. Sekiranya orang itu ada masalah hati, kita dah jaga diri kita, kemudian orang yang memandang ada masalah hati dalam dirinya. Macam-macam lah. Islam ni sebenarnya nak jaga kita saja. Lepas dah selesai tanam apa semua, mungkin kita rasa kita kuat, tapi bila sampai saat kita boleh menangis, kita boleh pengsan, dan kita tak hilang kawalan, keadaan diri kita tak tahu macam mana kan, dengan ramainya orang lelaki di situ dan sebagainya. Ada yang kata dia duduk jauh, pondok jauh, iring jauh, tapi tetap akan bertemu dengan lelaki, betul kan? Jadi orang para wanita sekalian, demi menjaga maruah dan kedudukan kita, Islam ini agama yang saddu zara'i, iaitu yang menghalang jalan-jalan. Saddu zara'i ni maksud dia menghalang, bukan bila fitnah berlaku, ujian berlaku baru nak atasi. Sebelum berlaku, saddu zara'i ini adalah satu langkah awal sebelum berlaku. Sebab ternyata telah berlaku keadaan seperti itu. Sebab itu ada larangan. Faham ya? Bukan nak menzalimi ataupun membebankan wanita. Dah selepas berlaku, dah siap, dah tanam semua, mungkin besok ataupun lusa rasa nak pergi ziarah, boleh tak? Boleh pergi dalam keadaan yang pergi dengan anak, dengan mahram, ada orang pergi dalam keadaan tidak ada orang, betul tak? Maksudnya selamat daripada pandangan-pandangan manusia dan sebagainya. Sama juga sebenarnya kalau kita nak beratkan, tak boleh pergi, tunggu 4 bulan 10 hari baru pergi. Bagaimana kedudukan kalau dia bekerja? Kadang cuti boleh seminggu je, betul tak? Tak boleh nak 4 bulan 10 hari. Dia tetap kena pergi kerja, keluar buat urusan seperti biasa, tapi tak dibenarkan untuk berhias. Tidak dibenarkan untuk bersolek. Tapi ramai orang langgar. Macam biasa. Bersolek, berhias macam biasa. Bersolek, berhias ni tak tunggu berkabung. Tak berkabung pun tak boleh. Bersolek, berhias ni bagi kita orang perempuan. Tak berhias, bersolek pun memang dah menarik. Jadi tujuan kita bersolek, berhias tu untuk apa kan? Okey, baiklah. Panjang pula cerita tu kan? Okey, balik semula ni. Alasannya ialah Nabi SAW bersabda. Maksudnya sembelih kambing suruh bagi dekat kawan-kawan Khadijah. Kemudian Nabi berkata, Masya Allah, Inni qad ruziktu hubbaha. Inni qad ruziktu hubbaha. Nabi kata,
Aku telah dianugerahkan kecintaan kepadanya. Masya Allah. Lepas isteri tercinta meninggal, cara nak menunjukkan rasa cinta dan nak lepaskan rasa rindu, Nabi Muhammad SAW, Nabi buat apa? Nabi masak, maksudnya sembelih, bagi dekat kawan-kawan. Mungkin itulah antara yang kita boleh buat sebagai tanda sayang kita kepada mak ayah kita. Mak ayah kita suka tolong siapa dulu masa dia hidup, kita teruskan lagi tolong. Samalah dengan Saidina Abu Bakar kan. Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kan, bila Rasulullah wafat, Saidina Abu Bakar pergi tanya Aisyah, "Wahai Aisyah, apa lagi sunnah Nabi yang aku belum buat?" Maksudnya itu memang cara nak menunjukkan rasa cinta, rasa rindu kepada orang yang telah pergi. Kita menyambung kebaikan dia ataupun buat baik kepada orang yang hayatnya dia buat baik. Subhanallah. Tapi kalau suami meninggal nak buat baik pada kawan lelaki tu pelik lah. Kan? Jadi tengok bukan semua perkara, tengok perkara yang baik dan yang boleh, yang makruf, yang sesuai untuk dibuat. Subhanallah. Inni qad ruziktu hubbaha. Lihatlah betapa hebatnya Sayyidatina Khadijah yang begitu dihargai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau telah meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengenang akan kebaikan beliau. Apakah wanita tidak teringin menjadi Sayyidatina Khadijah? Mari kita lihat sebahagian kisahnya. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ketika zaman sebelum Islam, beliau diberi gelaran At-Tahirah, wanita yang suci. Hal ini demikian kerana beliau cukup memelihara diri daripada melakukan pekerjaan yang keji daripada kaum Quraisy, menggelarnya sebagai penghulu wanita. Ini sebelum nikah dengan Rasulullah, digelar At-Tahirah, wanita yang suci dan bersih. Kita ni ada gelaran apa-apa tak masing-masing ni? Kadang suami kita gelar, ada tak gelaran apa-apa kita ni? Tak ada. Suka masak ke? Suka berleter, gelaran suka berleter. Anugerah berleter sedunia. Peringkat negeri, peringkat negara, peringkat ke ni antarabangsa. Mungkin kita ni mesti ada satu sifat yang dominan pada diri kita kan? Kak Timah mana yang suka buat kuih tu? Contoh. Yang ni siapa? Soalannya ada gelaran, itu yang paling dominan ataupun yang paling kuatlah gambaran orang terhadap kita. Jadi mudah-mudahan gelaran orang pada kita tu gelaran yang baik-baik. Siti mana yang suka senyum tu? Siti mana yang muka ketat tu? Tak nak macam tu kan? Yang muka cengeng tu? Yang kalau nogor tu derek je tu, oh dia. Masuk glamour benar lah perangai dia macam tu. Betul kan? Yang kalau dalam kuliah tu tidur tu, maksudnya memang kalau datang kuliah tidur. Datang kuliah tidur sampai lekat. Oh yang tidur tu. Sebenarnya gelaran-gelaran ni mesti ada sebab, betul tak? Saya bukan penisau siapa, tak ada orang tidur ni. Tak ada orang tidur. Saya pernah tak cerita ada seorang ahli kuliah saya yang suka tidur tu. Ada satu di tempat kuliah tu. Saya rasa dah sedap dah saya ceramah, tidur juga dia. Bukan maksud sedap tu bukan nak puji sedap. Kadang ada hari tu orang sampai menangis-nangis dia tidur juga. Ada orang sampai takut-takut dia tidur juga. Saya tak tahu macam mana, kenapa akak ni asyik tidur je kan. Dia tidur bukan biasa-biasa. Sampai macam ni orang pun kejut. Bukannya lelap macam tu je kan. Sampai nunduk, orang pun kuik, dia pun tegak kejap. Lepas tu dia nunduk lagi. Tapi saya kagum sebab dia tak pernah tak datang. Dia antara orang mesti datang. Walaupun dia datang untuk tidur pun tak apa. Satu hari Allah izinkan saya duduk berdua dengan dia, ada program, buat program luar, ada orang panggil. Lepas tu saya rasa tudung saya sengit ni kan. Tak apalah, tak betul lagi ni tudung. Saya pun tak tahu nak buat live ni. Sebab suara saya serak, tapi CM turun ni, tak apa, alhamdulillah ada hikmah dia. Lepas tu satu hari duduk dengan dia. Lepas tu dia kata, "Ustazah, saya minta maaf, saya selalu tidur kuliah Ustazah, tapi saya tetap akan datang." Dia memang sedar. Takkan dia tak sedar kan, dia tahu. Dia kata macam ni. Lepas tu barulah saya tahu kisah dia.
Kisahnya, saya rasa saya pernah cerita, tak tahulah, buat-buat macam tak pernah cerita ya. Dia kata dah lama dia